Assalamualaikum kepada doktor dan kawan semua. Saya Nur Farah Amalina binti Abdul Rahim. Secara sinopsis, kajian kami adalah mengenai impak kajian kilat di kawasan Lembah Kelang untuk mengenal pasti punca utama banjir, mengenal pasti juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengurangkan impak dan memberi beberapa cadangan untuk menangani masalah itu. Kami juga melakukan analisis berdasarkan dari hasil maklumat sekunder oleh beberapa buah jurnal dan artikel serta maklum balas koresponden untuk mengenal pasti faktor tersebut berpunca daripada manusia ataupun secara semula jadi. Untuk faktor manusia, antaranya adalah lokasi bandar yang pesat dalam proses pembandaran menyebabkan kompromi terhadap kawasan hijau dan hutan yang berperanan sebagai penyerap air larian telah musnah, pembuangan sisa yang tidak terkawal dan juga sistem perparitan yang tidak terancam. Manakala untuk faktor semula jadi yang telah dibincangkan adalah jenis iklim yang menyumbang kepada hujan yang berpanjangan dan menyebabkan air pasang seterusnya hakisan pinggir sungai yang menyebabkan banjir di kawasan Lembah Kelang ini terjadi. Beberapa juga langkah telah kami cadangkan untuk mengelakkan kejadian ini bila menjadi lebih terus oleh kerajaan dan juga masyarakat. Banjir boleh ditakrifkan sebagai keadaan air yang menenggelami atau mengenangi kawasan yang luas. Di Malaysia dikategorikan sebagai dua, iaitu yang pertama adalah banjir monsun. Monsun timur laut bermula pada bulan November dan berakhir pada bulan Mac. Corak hujan yang dipengaruhi oleh musim tengkujuh dan selalunya mengambil jangka masa yang lama, seminggu atau lebih untuk kembali normal. Yang kedua adalah banjir kilat. Banjir kilat biasanya berlaku di kawasan yang mempunyai pembangunan yang pesat. Kenaikan paras air adalah cepat, had laju yang deras dan membawa serpihan sampah sarap. Selalunya dia mengambil masa beberapa jam sahaja untuk surut dan kembali normal. Kejadian banjir kilat adalah fenomena biasa yang berlaku di ibu negara Malaysia akibat daripada reka bentuk saliran yang lemah dan pengurusan air yang tidak cekap. Biasanya kerap berlaku berpunca daripada proses pembinaan terutamanya pada musim tengkujuh. Selalunya berhampiran dengan Sungai Kelang dan pertemuan dua sungai utama, Gombak dan Kelang. Punca-punca antropogenik yang dapat dikenal pasti adalah proses pembandaran, keadaan permukaan dataran yang telah banyak berubah, jumlah tumbuh-tumbuhan, jenis tanah dan guna tanah dan lain-lain faktor lagi. Sekian, terima kasih. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk meninjau punca, kesan dan pendekatan banjir untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bencana alam yang selalu berlaku di Malaysia. Selain itu, untuk mengurangkan kesannya serta kerosakan harta benda. Penemuan menunjukkan bahawa peratusan besar kepercayaan tentang sistem perparitan yang tidak betul adalah merupakan punca utama banjir dan bersetuju bahawa kesan utama banjir adalah kerosakan rumah dan perkakas. Matlamat dan harapan utama tentang kajian ini akan membantu semua orang dalam memahami dengan lebih baik dan meningkatkan kesedaran tentang banjir di Malaysia. Sekian, terima kasih. Nama Nur Akmal Syahidah binti Afandi, matric number JP 11121/21. Okey, untuk metodologi kami menggunakan 4 kaedah. Yang pertama, menilai tahap pengetahuan penduduk mengenai resiko bahaya banjir di Lembah Kelang. Kedua, mengkaji punca, proses dan kesan berlakunya bencana banjir di Lembah Kelang dari sudut perspektif penduduk. Ketiga, mengenal pasti pandangan dan cadangan bagi mengurangkan resiko dan kesan bencana banjir ke atas penduduk Lembah Kelang. Keempat, kami menggunakan aplikasi sistem maklumat geografi yang dikenali sebagai GIS, digunakan untuk memetak kawasan yang sering mengalami banjir kilat. Data di kejadian banjir akan dianalisis yang mana kenaikan punca air hujan dimasukkan dalam carta atribut lah.
Okey, yang keempat, analisis penampan mengkaji sejauh mana jarak sungai dengan kawasan banjir mempengaruhi banjir itu berlaku dalam laporan banjir kilat yang dikeluarkan oleh GPS lah. Okey, kalau kat sini boleh tengok pada slide ada carta macam dia punya pergerakan untuk konsep GIS ni lah, sistem maklumat geografi ni, daripada real world tu dia buat data collection, lepas tu input of data, lepas tu data analysis dan discussion making and take action lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arifah binti Abdullah. Matric number JP11119/21. So, di sini saya akan terangkan tentang peratus responden berdasarkan persepsi punca berlakunya banjir. So, kita boleh lihat dekat sini sebanyak 96% bersetuju bahawa punca utama banjir di Lembah Kelang disebabkan oleh air parit atau sungai yang melimpah. So, diikuti dengan 85% punca banjir disebabkan oleh sistem perparitan yang tersumbat. Seterusnya, 80% responden adalah daripada kuasa Tuhan. So, 78% akibat daripada hujan lebat yang berterusan, dan yang terakhir adalah sebanyak 79% iaitu akibat daripada kesan aktiviti pembangunan yang tidak terancang. So, yang seterusnya adalah peratus responden berdasarkan kerosakan harta benda. So, kita boleh lihat daripada carta ni. Seterusnya adalah peratus koresponden berdasarkan kerosakan harta benda. So, kita boleh lihat daripada graf, sebanyak 54% responden mengalami kerugian akibat daripada bencana banjir. Kemudian 29% lagi responden mengalami kerugian dalam bentuk hasil ternakan seperti ayam, itik, lembu dan sebagainya. Sebanyak 33% mengalami kerugian seperti katil, tilam, perabot rumah, perkakas elektrik dan lain-lain. Kemudian yang 18% kerosakan kenderaan seperti motosikal dan kereta. Seterusnya kita boleh lihat 25% kerosakan rumah seperti struktur rumah retak, cat tertanggal dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah 90% responden adalah lain-lain kerosakan. Nama saya Nur Amira Fahana binti Abu Bakar. Nombor matrik JP112021. Manusia turut menjadikan kejadian banjir kilat menjadi lebih buruk apabila peranan sistem saliran telah dikurangkan dan tidak lagi efisien apabila dipenuhi sampah, sisa industri dan bahan binaan. Pola penurunan hujan sebagaimana situasi yang berlaku di Lembah Kelang. Apabila berlaku hujan lebat sebagaimana yang berlaku beberapa hari lepas, ditambah pula dengan kekurangan kawasan yang berhutan dan kekurangan pokok serta pembangunan pesat menyebabkan air hujan berkurangan dan air hujan tidak dapat diserap ke dalam tanah. Sistem aliran air tidak dapat diperlahankan. Oleh itu, ia akan bergerak laju memasuki sistem peparitan dan longkang. Hal sebegini akan menambah masalah lain pula apabila longkang tersumbat dan sampah iaitu sistem longkang dan parit tersumbat dengan sisa-sisa buangan, menyebabkan ia menjadi cetek dan menyebabkan larian air yang masuk ke longkang tidak boleh mengalir dengan cepat ke sungai, dan disebabkan itu berlakunya banjir kilat. Selain itu, pemusnahan kawasan tadahan hujan. Hutan merupakan satu kawasan tadahan hujan yang menempatkan pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Selain itu, hutan juga boleh dijadikan sebagai penyimbang ekosistem dunia dengan merendahkan kadar suhu semasa. Hutan menyerap air hujan yang turun ke permukaan bumi dengan kadar antara 2% hingga 20%. Kemudian, air yang diserap akan dialirkan ke anak-anak pokok melalui akar. Ada juga proses pemeluapan dilakukan dengan membebaskan titisan-titisan air ke udara. Dengan ini berlaku kitaran air secara semula jadi.
Pemusnahan hutan menyebabkan hujan terus turun ke bumi tanpa diserap oleh tumbuhan. Hujan yang turun dengan lebat menyebabkan air mengalir dengan banyak ke dalam sungai. Sungai tidak dapat menampung air hujan dalam jumlah yang banyak. Pada masa limpahan air sungai akan berlaku mengakibatkan banjir. Hutan memainkan peranan yang penting dalam mengawal sistem aliran air di permukaan bumi kita. Kebanyakan hutan tropika seperti yang terdapat di Malaysia adalah kawasan tadahan air. Ini bermakna apabila pokok-pokok dan tumbuhan-tumbuhan lain yang tumbuh di hutan tidak boleh menadah air, air hujan akan terus jatuh ke darat dan ia boleh mempercepatkan proses banjir. Banjir yang teruk boleh dianggap sebagai sejenis malapetaka kerana ia menyebabkan banyak kemusnahan harta dan juga berbahaya kepada pelbagai hidupan termasuk manusia. Proses pemandaran menyebabkan banyak kawasan yang dimodernkan, iaitu kawasan-kawasan tanah rendah yang telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan, manakala tanah lapang disimen untuk dijadikan aktiviti perdagangan, riadah dan sebagainya. Oleh itu, air tidak dapat diserap oleh bumi dan berlakunya proses pembandaran. Kebelakangan ini, trend kejadian banjir kilat yang berlaku terutamanya di kawasan bandar dilihat menunjukkan peningkatan. Intensiti hujan yang tinggi, kawasan pembangunan yang padat, sistem aliran yang tidak diselenggara dengan baik serta masalah pencemaran longkang dan saliran dilihat menjadi penyumbang utama kepada faktor kejadian banjir kilat di kawasan bandar. Kawasan bandar seperti Shah Alam, Selangor, Batu Pahat, Johor merupakan antara contoh bandar yang telah mengalami fenomena banjir kilat yang teruk. Masalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan kekurangan sistem peparitan yang dibina serta ianya terlalu kecil dan cetek. Jumlah air yang banyak menyebabkan air melimpah keluar dari parit dan sekaligus menyebabkan kejadian banjir kilat berlaku berulang kali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safrul Amin bin Kamiluddin, memegang matrik number JP11163/21. Bagi tajuk tugasan pembentangan kami adalah banjir besar yang berlaku khususnya di Lembah Kelang pada tahun 2021. Dan saya akan membentangkan tajuk perbincangan daripada iaitu faktor semula jadi berlakunya banjir. Antara faktor-faktor semula jadi berlakunya banjir ini ialah termasuklah faktor iklim. Kedudukan geografi Malaysia sememangnya berada di garis lintang khatulistiwa, iaitu atau lebih dikenali sebagai hutan hujan tropika. Ciri-ciri bagi zon yang berada di garis lintang khatulistiwa ini adalah memiliki kelembapan, kawasan yang lembap, serta memiliki taburan hujan yang tinggi. Malaysia mencatatkan 2,000 ke 2,500 mm hujan setahun. Ini membuktikan Malaysia memiliki taburan hujan yang agak tinggi lah. Seterusnya, hujan yang berterusan. Air hujan akan mengalir ke sungai, terutama di kawasan-kawasan rendah. Sungai akan digenangi air. Seterusnya, hal ini akan melimpah sehingga menyebabkan banjir. Faktor yang ketiga adalah air pasang. Air pasang berlaku apabila angin yang kuat serta hujan lebat menyebabkan ketinggian ombak. Paras air sungai juga meningkat kerana hujan. Apabila air sungai semakin tinggi, air pasang juga akan tinggi melebihi paras biasa dan mula melimpah mengakibatkan banjir. Dan faktor yang terakhir adalah hakisan daripada faktor yang terakhir adalah akibat daripada hakisan sungai.
air yang mengalir di sini bermaksud air yang hakisan sungai terjadi apabila air yang mengalir deras menghakis tebing-tebing sungai. Tanah tebing akan runtuh dan membentuk mendapan. Seterusnya sungai menjadi cetek. Hal ini akan menjadikan punca air akan menjadikan punca banjir besar boleh berlaku. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Afifah binti Muslim. Nombor matrik JP1112621. Langkah-langkah mengatasi masalah banjir kilat. Yang pertama, kita perlulah memupuk sifat beretika terhadap alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Menurut Palmer et al. 2014, bila menyatakan etika alam sekitar merupakan cabang falsafah yang menitikberatkan hubungan manusia dan juga alam sekitar, termasuklah setiap perbuatan, sikap dan tindakan manusia akan memberi kesan terhadap alam sekitar. Sifat beretika terhadap alam sekitar ni perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat kerana apabila masyarakat mempunyai kesadaran tentang kepentingan alam sekitar, maka mereka akan lebih menjaga sikap mereka. Sebagai contoh, mereka tidak membuang sampah ke dalam sungai, tidak membuang sampah ke dalam longkang dan sebagainya, dan timbul kesedaran untuk membersihkan alam sekitar supaya banjir kilat tidak berlaku. Langkah kedua, langkah jangka masa panjang bagi masyarakat. Apa yang masyarakat perlu buat adalah pengubahsuaian rumah. Suka saya beri contoh tentang negara Jepun. Jepun telah mencipta sebuah rumah berkonsepkan garis banjir yang diberi nama Ichijo Homes yang pada tahun 1978. 4 prinsip yang telah dijalankan dalam konsep bina rumah Ichijo, iaitu konsep yang pertama, mereka menyahkan semula lokasi di mana air boleh masuk. Konsep kedua, aliran balik saluran kumbahan yang dapat elakkan sisa masuk ke dalam rumah ketika banjir. Konsep yang ketiga, meninggikan beberapa mesin penting untuk kelangsungan hidup masa banjir seperti aircon, punca elektrik dan sebagainya. Dan yang keempat, unit rumah dibina agar tidak hanyut. Konsep ini dia menggunakan konsep seperti kapal selam dan juga sau kapal. Di Malaysia, mungkinlah salah satu daripada konsep Ichijo Home telah dipraktikkan di Malaysia seperti meninggikan mesin, beberapa mesin penting untuk kelangsungan hidup dan sebagainya. Tetapi selalu yang kita tengok dekat Malaysia, penduduk Malaysia selalu menggunakan kaedah pengubahsuaian rumah yang mana mereka membina rumah lebih tinggi. Di kawasan rumah yang selalu dilanda banjir, mereka akan membina rumah yang lebih tinggi dan juga struktur rumah yang lebih kuat serta sistem pemparitan yang lebih baik. 3. Langkah jangka masa panjang yang boleh dijalankan oleh kerajaan, sebagai contoh pembinaan empangan dan kunci air, pembinaan tebing penahan hakisan dan banjir, mengubah kapasiti saliran, kedalaman, kelebaran, cerun dan juga sudut, membaiki sistem pemparitan serta melakukan penyelenggaraan sungai. Suka juga saya membawa contoh negara Jepun yang mana Jepun telah mengusahakan satu sistem anti banjir di Bandar Saitama. Seperti kita tahu, Bandar Saitama adalah salah satu bandar yang sering dilanda banjir. Jadi usaha kerajaan diikuti oleh kerjasama rakyat untuk membina sebuah sistem anti banjir, iaitu Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, MAOUDC. Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel ataupun MAOUDC, ia terdiri daripada 5 penahanan konkrit dengan ketinggian 65 meter, berdiameter 32 meter, dihubungkan oleh terowong sepanjang 6.4 km, 50 meter di bawah permukaan, serta tangki air besar dengan ketinggian 25.4 meter, panjang 177 meter dan lebar 78 meter, dan mempunyai 59 tiang besar dihubungkan dengan pump 7,810 MW yang dapat mengepam sehingga 200 tan air ke Sungai Edo dalam setiap saat. Maksudnya mereka telah mengepam air
dari bandar yang terkena banjir dan dialirkan air tersebut ke Sungai Ido. Okey, proses langkah ini boleh mempercepatkan lagi proses air untuk surut. Okey, kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam memastikan masalah ini tidak berlaku pada masa hadapan. Selain daripada itu, negara juga perlu belajar dari pengalaman negara-negara luar yang sering dilanda banjir ataupun bencana alam pada setiap tahun. Sebagai contoh, Jepun. Selain daripada itu, masyarakat juga tidak sewajarnya menyerahkan segala pengurusan banjir kepada kerajaan semata-mata. Begitu juga sebaliknya, malah perlu mengambil tenaga berusaha menyelesaikan masalah ini serta mempraktikkan langkah pencegahan banjir dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana sikap masyarakat juga merupakan salah satu aspek penting demi memastikan kesejahteraan bandar terjamin. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okey, sekian daripada kami. Assalamualaikum.